Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa melengahkan lagi masa, marilah kita mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Puan Nurmah. Segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Terima kasih kepada penganjur dan juga hos kita, Cik Zul Hafizi daripada TDC. Terima kasih kerana diberi peluang sekali lagi dan diberi ruang lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta pihak TDC dan anda semua untuk bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, saya nak tanya anda semua, apa khabar pada pagi ini? Kalau sihat, cakap sihat. Kalau tak sihat, cakap tak sihat. Kalau saja-saja terlintas pun boleh beritahu. Anda terlintas kat sini. Boleh saya tahu tak anda semua dari mana? Okey, sebelum itu, mari kita mulai kita punya majlis ini dengan bacaan doa, potongan doa yang ringkas supaya majlis kita ini mendapat keberkatan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga perkumpulan kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi inayah serta rahmat sehingga akhirat nanti dan semoga kita semua berkumpul di syurga suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, sporting daripada Keningau, daripada Port Dickson dan daripada Sibuti. Sibuti tu kat mana saya tak pasti. Ada dari JB kan? Alhamdulillah, dari Rawang. Okey, saya sendiri daripada Bandung, Indonesia. Alhamdulillah. Saya sendiri daripada Melaka, daripada Brunei. Ni mesti MD Brunei ni. Terima kasih kerana memberi masa anda pada pagi ini. Daripada Skri Kembangan juga, alhamdulillah. Okey, dari Penang, memberi masa dan ruang anda pada pagi ini selama 1 jam setengah untuk bersama dengan saya nak bercerita tentang apa yang sihat dari dapur. Okey, terima kasih daripada Tanjung Karang, daripada Sepang. Alhamdulillah, saya doakan semoga anda semua sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okey, kalau mana kawan-kawan yang mana tak tahu, ialah Cik Syahrani Kojo dekat KLIA, okey, kat Noma, okey, Madam Maniza, okey, yang mana kawan-kawan yang masih tak berada di dalam Zoom atau tidak mengikuti lagi live Facebook, tolong sharekan, tolong bagi tahu pada diorang sebab ini adalah info yang terbaik untuk anda semua. Dan pagi ni kita nak cerita, kalau dah nampak dah gambar bunga cengkeh, dah nampak dah gambar lada hitam ni, tahu dah kot, nampak lemon, nampak alia ni kan, tahu dah kot nak cerita pasal apa kan. Okey, so pagi ni kita bukan nak cerita-cerita je. Siapa yang ada kat rumah tu saya nak minta tolong sikit, boleh? Okey, kat tangan saya ni ada 1 sachet Nectar Max, ada 1 sachet Alitera, ada 1 sachet Colever, kalau boleh tuan sediakan, dan 1 uncang kopi. Kopi apa jenama tak apa. Tapi ini bukan kopi TDC, ini kopi saya kat rumah. Apa-apa kopi kat rumah tu tak ada masalah. Saya cuma minta sediakan 1 uncang kopi, 1 sachet Colever, 1 sachet Alitera, 1 sachet Nectar Max dan juga 1 uncang kopi. Yang ini nanti hujung session nanti kita sama-sama buat eksperimen. Okey, boleh ke boleh? Kalau boleh, saya nak anda tulis kat situ boleh. Kalau tak boleh, cakap boleh. Kalau yang dekat tempat kerja tu, simpan dekat dalam memori macam mana nak buat eksperimen ni. Eksperimen lah sangat kan? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai presentation kita pada pagi ini. Okey, yang sihat dari dapur anda. Okey, saya percaya anda semua dekat rumah ada halia, ada bunga cengkeh, ada apa nama tu, ada bunga cengkeh, ada kayu manis kan dekat rumah, ada lada hitam. Setidak-tidaknya ada halia lah kan. Kalau kita nak buat kopi tak ada kat rumah sebab tak minum kopi, okey, boleh tukar dengan teh. Boleh tukar dengan teh. Okey, kalau kita tak ada barang-barang ni macam tak lengkap lah. Melainkan kalau orang bujang pun paling-paling tidak pun dia ada lemon kan. Jadi sebenarnya kebanyakan orang dia hanya tahu bahan-bahan ni sebagai penyedap rasa je. Okey. Alhamdulillah. Semangat pagi Kak Ila Okey. Orang cuma tahu benda ni penyedap rasa je dalam makanan. Dan kebanyakan kita
mengamalkan benda-benda ni, perkara-perkara ni dan bahan-bahan ini daripada kita kecil lagi, malah daripada tok nek moyang kita lagi dah mengamalkan ambil bahan-bahan ni. Okey. Tahu tak anda apakah khasiat-khasiatnya? Seingat saya lah kalau orang biasanya yang berpantang macam saya dulu, saya akan gunakan kayu manis, saya akan gunakan halia, ladi hitam ni semualah dalam saya punya semasa proses berpantang. Dan anak saya berpantang pun saya gunakan juga. Macam mana kita buat, macam itulah kita turunkan kan. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya khasiat-khasiat barangan daripada Nusantara ni memang sangat hebat. Jadi apakah khasiat-khasiatnya? Jom kita explore. Okey, yang pertama. Apa dia tu? Halia. Okey. Siapa tak kenal halia? Siapa tak kenal halia cakap dekat sini dekat ruangan chat tu saya tak kenal. Kalau tak kenal pergi kat kedai, pergi tanya mana satu halia. Kalau salah-salah tengok dia macam kunyit. Cumanya halia ni warna kuning-kuning putih sikit lah kan. Dia warna cerah. Kalau kunyit tu kuning. Okey. Apakah rahsia yang tersembunyi dekat dalam halia ni? Okey, apa dia? Okay. Halia ni sangat bermanfaat. Kalau dulu orang kata nak buang angin, ambil halia lah. Orang kata kalau kata perut kembung, boleh minum air halia. Itulah yang macam dulu tu arwah mak saya bagi tahu macam tu kan. Rupanya dia bukan setakat untuk itu je. Untuk 100 gram halia mengandungi 80 kilokal, itu kalori lah, tenaga bersamaan dengan 17.8 karbohidrat yang juga boleh disama dengan 1.8 gram protein, 0.75 gram fiber, 2 gram fiber lemak, 0.75 gram lemak, 2 gram fiber, vitamin B kompleks terutama folat, vitamin C dan juga vitamin E. 100 gram halia. 100 gram halia tu lebih kurang dalam besar inilah. Okey. Dan juga dia ada vitamin C dan E. Dia juga mengandungi mineral, kalsium, zat besi, magnesium, manganis, potasium dan juga zinc. Kalau tak faham tak apa, tapi maksudnya saya nak bagi tahu dalam halia dia ada cukup vitamin, dia ada juga garam-garam mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Siapa sangka kan? Lepas tu ini baru yang pertama. Yang kedua, juga mempunyai sifat anti radang. Jadi itu sebab kalau kita minum halia ni kita akan rasa macam release sikit sebab apa dia ada sifat anti radang. Yang kedua, dia membantu melegakan loya dan muntah. Jadi kalau ada orang yang nak pergi long travel ataupun dalam keadaan yang apa dia panggil dizzy and nausea tu kan, dia rasa macam nak muntah, mual-mual kan, bolehlah ambil air halia untuk melegakan loya dan muntah. Ada orang cakap tak boleh lah puan, dia punya rasa macam pedas lah, orang Melaka kata pedau lah. Pada saya untuk sihat memang tak sedap. Memang tak sedap. Tapi kalau kita tak buat, kita tak tahu. In fact, saya sebenarnya daripada tahun 2016 saya dah start menggunakan barang-barang kat dapur ni sebagai saya punya amalan kesihatan. Macam contoh air halia ni saya biasa akan rebus dengan serai, ada masa saya letak dengan kunyit, ada masa saya akan letak dengan halba. Sebab itu adalah salah satu amalan kesihatan yang diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi kenapa kita nak tinggalkan kan? Okey, dan memang ternyata dia memberi satu kesan yang terbaik. Kalau dulu saya banyak angin, saya selalu sendawa tu kan. Jadi alhamdulillah asbab saya mengamalkan dia agak kurang. Okey. Mengurangkan rasa sakit otot. Kalau yang tak pernah cuba boleh cuba. Mengurangkan rasa sakit lutut akibat osteoarthritis. Dia membantu mengurangkan kadar gula dan mengurangkan kadar risiko mendapat serangan jantung. Okey, kalau kata kadar risiko mengurangkan risiko untuk mendapat serangan jantung, bermakna dia juga bagus untuk kita punya kelancaran degupan jantung kita. Okey, membantu masalah penghadaman yang kronik. Ni kalau kita sakit perut kan, macam saya kata perut berangin kan, ambil air halia. Dia boleh membantu untuk masalah penghadaman yang kronik. Membantu mengurangkan rasa senggugut. Ini untuk wanita lah. Okay. Dan mengurangkan tahap kolesterol. Bila dia sebut tentang risiko, mengurangkan risiko mendapat serangan jantung, dia berkait rapat dengan kolesterol. So kalau anda mengamalkan halia ni, dia akan membantu untuk settlekan dua benda ni.
Okey, yang seterusnya mengurangkan risiko mendapat kanser. Bila dia mempunyai sifat anti radang, secara khususnya dia akan dapat membantu mengurangkan risiko mendapat kanser. Okey. Membaiki fungsi otak dan mengelakkan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ni yang apa nama tu nyanyuk. Okey. Mengurangkan risiko mendapat jangkitan kuman dalaman. Kita kalau kat luar ni, kalau kena kuman kita tahu jadi kudis ke, dia jadi apa nama gatal-gatal ke kan, tapi kat dalam kita tak nampak. Okey alright. Jadi kalau dah baru nak menghargai halia ini, bermulalah dari sekarang. Mungkin ada yang rasa, ya Allah susahnya nak ambil sikit-sikit ni. Tak apa, kita proceed seterusnya. Anda tengok ke slide-slide seterusnya. Tujuan saya hari ini adalah untuk anda memahami dalam produk kita ada bahan-bahan ni. Jangan orang cakap kita ambil, kita amal tapi kita tak tahu. So hari ini adalah hari untuk anda memahami, hari anda menghargai, hari anda untuk menikmati serta istiqamah mengamalkannya. Okey, yang kedua, apa yang kita ada kat dapur ni? Siapa kat rumah dia kurang ada lemon, biasanya dia akan ada limau apa tu? Limau kasturi kan, limau kecil tu. Ataupun setidak-tidaknya limau nipis. Okey, apa beza kedua-dua limau ni? Ketiga-tiga limau ni limau nipis dan limau kasturi, sifat dia asid. Kalau tengok kulit dia nipis, betul? Kalau lemon ni, kulit dia macam ada sponge kat luar tu. Walaupun dia lemon, rasa dia masam, tapi sifat dia adalah alkali. Itu yang kalau anda nak tahu. Saya sendiri pengalaman saya ada masalah gastrik dulu. Jadi alhamdulillah sebab saya gunakan produk TDC ni, ada beberapa yang saya gunakan, dia membantu mengurangkan masalah gastrik saya sampai hari ni daripada start saya mula menggunakan produk TDC. Okey. Masa dulu, masa saya kena acid reflux yang kita naik sampai dekat sini terbakar rasanya tu kan, saya dah tak tahu cara apa, minum air sampai bercawan-cawan tetap tak rilis. Jadi apa saya buat? Lillahi ta'ala masa tu saya kata, perut aku ni naik asid. Lemon ni sifat dia alkali. Jadi apa saya buat? Saya ambil separuh lemon tu, saya perah, buang biji dia, selawat 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, segalanya daripada engkau dan kembali pada engkau. Saya pun minum. Lillahi ta'ala, tak sampai seminit, clear. Jadi beberapa ketika tu dalam masa mungkin 6 bulan kot, saya pun dah tak ingat, kena lagi sekali. Bila kena, saya pun amalkan lemon tu semula, menjadi. Jadi pada saya, setiap apa yang Allah jadikan di dalam alam kita ni, tak ada satu pun sia-sia. Jadi kalau anda masa tu dah tak tahu mana nak cari kan, pastikan dekat rumah ada lemon. Dia bukan saja baik untuk yang acid reflux, untuk budak demam, untuk sel sema. Semuanya boleh dibantu menggunakan lemon. Caranya tu nanti kalau yang mana ada nombor telefon saya, bolehlah PM saya bagaimana saya buat. Sebab anak saya demam, lillahi ta'ala saya dah lama tak ambil ubat-ubat di farmasi ataupun di hospital ataupun di klinik. Kerana dengan menggunakan lemon ni, ada saya campur bahan-bahan lain, 1 hari, 2 hari anak saya dah kebah demam dan dah boleh buat aktiviti macam biasa. Sebab saya memang suka amalkan alami dan suka mengamalkan bahan-bahan di dapur sebagai perubatan dalam rumah saya. Kalau dah tak boleh sangat, barulah saya pergi klinik. Tapi alhamdulillah lah kami dah lama tak pergi klinik untuk perubatan. Okay? Alright, apa dalam lemon? Khasiat lemon untuk kesihatan. Apakah khasiat dia? Okay. Lemon kaya dengan vitamin C dan serat. Semua orang tahu kan, dia kaya dengan vitamin C dan serat. Okey, kalau kata vitamin C, orang perempuan akan cakap kecantikan. Dia sebenarnya beyond that. Bukan cantik je, cantik, sihat, tenaga. Okey, seterusnya. Membantu mengawal berat badan. Betul kan ramai orang buat air apa tu? Air detox. Saya tengok adalah dia taruh chia seed lah, dia taruh apa nama tu lemon lah, apa semua, tak kisahlah apa saja cara korang, tapi memang lemon membantu mengawal berat badan. Dia mengawal bukan menurunkan. Maksudnya kena turun baru boleh kawal. Kalau tak turun nak kawal macam mana? Okey, meningkatkan imunisasi. Kerana dia ada vitamin C, dia boleh membantu meningkatkan imunisasi. Menyegarkan nafas. So kalau orang ada masalah pernafasan, boleh amalkan ambil lemon ni untuk menyegarkan pernafasan. Okey. Membantu memotong kafein. So kalau orang yang rasa dia bukan caffeine tolerate,
Lepas minum, lepas ambil ke kopi tu kan, ambillah sepotong 2 lemon, perah dan minum. Dia akan membantu anda mendapat caffeine crash. Tahu tak caffeine crash tu apa? Hati kita rasa jantung kita berdebar laju sangat. Itu caffeine crash, tak boleh tidur, tak boleh fokus, berpeluh-peluh kan, rasa macam sesak nafas. Itu nama dia caffeine crash. Jadi kalau nak mengelakkan tu, nak juga minum kopi tapi tak caffeine tolerate, lepas minum ambillah sepotong 2 lemon, perah dan minum dia punya jusnya. Kalau rasa tak boleh tolerate dengan jus dia, tambah sikit air. Kalau saya minum jus dia je. Sikit, senang, cepat habis. Okay? Dan khasiat lemon juga bagus untuk pencernaan. Okay? Melindungi daripada anemia. Tahu tak anemia tu apa? Kalau dia kalau kita yang terlebih darah putih tu apa dia panggil? Allah Akbar, terlupa. Tapi anemia ni dia kita bukan pucat lah kan. Kita punya darah merah tu tak pekat lah. Okey. Kenapa tau? Sebab vitamin C ni kelebihan dia membantu mengikat zat besi. Zat besi sangat baik dan sangat diperlukan untuk memastikan darah kita tu tak cair. Okey, itu panggil kalau darah kita hemoglobin kita tu tak cukup kan, menyebabkan kita dapat anemia. So bila HB ni tak cukup, dia akan menyebabkan kita punya peredaran jantung, darah ke jantung lah apalah. Semua berkait tu dia tak ada berbeza-beza, tak ada berpisah-pisah dalam tubuh badan kita ni. Daripada hati pergi ke jantung, pergi ke otak, pergi ke paru-paru, semua ada kaitannya. Okey. Khasiat lemon dan madu bagus untuk mencegah asma. Nampak aku madu dan lemon ada kat mana kan? Okey. Lemon bagus juga untuk kesihatan kulit. Okey. Dia bagus juga untuk melawan jangkitan virus. Kalau kat depan tadi dia cakap halia bagus untuk meningkatkan antibodi. Yang ini bagus untuk melawan jangkitan virus. Kenapa? Nampak tak vitamin C ni? Okey. Right. Lepas tu membantu mencegah batu karang. Okey. Pengalaman saya. Okey. Dulu saya ni suka kalau duduk dengan orang, kalau orang ada ilmu, saya suka empek-empek dia. Saya tanya macam mana. Dan pada tahun 2012 macam tu kot. 2012 2011 saya duduk berborak dengan Cina tu lah. Masa tu saya ambil produk daripada Chinese herb. Dia gunakan kapsul lah. Sambil-sambil tu saya tanya dia, kalau batu karang nak guna produk apa? Oh, tak payah adik, tak payah pakai produk apa-apa. Awak ambil 3 barang ni aja, 3-4 barang ni. Saya cakap apa dia? Dia kata ambil air setengah cawan, apple hijau sebiji, lemon separuh, lepas tu olive oil 1 sudu. Tambah dengan garam bukit sikit. Saya cakap buat macam mana? Dia kata blendkan yang separuh air tu, blendkan sebiji apple hijau. Selepas tu perahan lemon dan masuk sedikit garam, juga sesudu olive oil. Dia cakap you buat 1 minggu 2 kali 3 kali sampai nanti you punya air kencing tu keluar macam tisu. Saya cakap macam tisu, saya pun macam okey lah, tapi saya tak ada masalah tu. Rupanya dia juga bagus untuk masalah kencing kotor. So saya suggestkan kepada orang yang ada masalah batu karang. Dia bagi tahu memang keluar macam pasir. Jadi nampak tak, saya lepas itulah saya makin percayalah dengan bahan-bahan daripada dapur ni untuk kita gunakan sebagai amalan perubatan kesihatan kita sebelum kita pergi leukemia, betul. Sebelum kita jumpa doktor. Saya tak kata saya anti doktor, tidak. Doktor pun kalau boleh dia pun tak mahu kita ni, yalah kan, elok kalau kita boleh mencegah, kan kata mencegah lebih baik daripada kita mengubat. Okey, seterusnya. Apakah bahan seterusnya? Lada hitam. Kalau buat sup tak ada lada hitam, tak best. Kalau buat chicken black pepper ke, kalau buat lamb black pepper ke, tak ada lada hitam, tak best kan? Dia nakkan rasa aroma, dan dia kata aroma dan juga dia punya kepedasan dia tu. Bukan sedap aja yang kita kena tahu, kita kena tahu khasiat. Okey.
Satu sudu besar lada hitam berukuran 6 gram mengandungi 17 kalori tenaga. Lada hitam ada tenaga, okey. 4.4 gram tenaga, maknanya dia boleh membakar untuk membekalkan 17 kilokal tenaga. Okey. Lepas tu ada 0.7 gram protein dan juga 0.2 gram lemak. Nampak panas tapi ada lemak, tapi lemak bukan lemak jahat lah. Okey, membantu sistem pencernaan. Kalau tak percaya, ambil yang mana ada lada hitam tu. Lepas tu cepatlah pergi cari Mr. T. Okey, then meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau yang rasa metabolisme tubuh dia dah rendah, setiap kali masak tu tambahlah sikit lada hitam. Okey, bermanfaat untuk sistem saraf. Yang mana ada masalah osteoarthritis tadi bagus dengan halia. Tambah lagi dengan lada hitam, dia membantu tau untuk sistem saraf kita. Okey. Lepas tu merawat masalah sakit kulit. Lepas tu dia bagus dan dia juga bersifat anti radang. Kita ada 2 dah sifat anti radang dan dia mencegah kanser. Kita dah ada 2-3 bahan yang cegah kanser. Okey. Lepas tu dia baik untuk minda. Jadi sebenarnya bila kita mengamalkan yang ada lada hitam ni, dia bagus untuk mencegah Alzheimer juga. Macam tadi kita tengok dekat dalam halia mengawal paras gula. Dia tak turunkan tapi dia kawal. Jadi kena ada cara untuk menurunkan dan lada hitam akan membantu untuk mengawal. Okey. Mengawal paras kolesterol. Tadi ada lagi kan? 2 bahan tadi pun dah ada dah. Ni tambah lagi. Okay, lepas tu meningkatkan penyerapan nutrisi makanan. Masalah kita sekarang adalah kita makan. Tapi mana pergi nutrisi tu? Saya makan, kenapa lapar lagi? Kenapa saya makan banyak? Doktor kata saya tak cukup lagi nutrisi. Apa masalah saya? Sebab kita tak ada satu ejen untuk menyerap kita punya nutrisi makanan. Itu sebablah makan banyak macam mana tak jadi khasiat. Orang kata tak baca bismillah. Itu satu hal. Nombor 2, pemilihan jenis dalam bahan makanan kita tu memberi satu faktor untuk penyerapan makanan kita itu jadi atau tidak. Okey? Alright. Dan seterusnya mengawal tekanan darah tinggi. Bila dia bagus untuk sistem saraf, secara tidak langsung dia membantu untuk tekanan darah tinggi. Sebab apa? Bila tekanan darah tinggi itu dia memang berkait rapat dengan saraf. Sebab apa? Saraf-saraf kita ni semua tempat darah kita nak lalu. Jadi kalau saraf kita ni dah tak sihat, dah keras, dah tak boleh lentur semua, jadi dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi. So bila kita ada dengan asbabnya bersama lada hitam ni kan, kita mengamalkan dia akan membantu menguruskan beberapa masalah berkaitan dengan saraf dan juga darah tinggi. Okey, settle bab lada hitam. Bersedia dengan pen anda. Keyword nombor 1, kesihatan. Saya tak ulang sebab saya tak ingat kan. Jadi tulis jangan kata puan ni kedekut kat Dong Masin tanya tak nak ulang. Okey, keyword pertama kesihatan. Okey. Kita break kejap. Bukan break apalah, break kasih tulis. Tulis. Okey dah. Okey. Bahan seterusnya, kayu manis. Dulu masa saya buat buat apa nama ni? Masa saya buat kuih bakar kat Melaka. Saya dulu adalah usahawan kuih-kuih tempatan. Okey. Lamalah dulu. Saya punya bahan dalam kuih bakar saya kalau tak ada kayu manis sebab saya buat kuih bakar berempah. Orang Melaka kata kuih bakar Bombay. Antara bahan-bahan dia adalah kayu manis. Dalam tu juga dia ada bunga cengkeh saya tak letak. Saya tak kayu manis je lah. Dia ada yang lain lah, okey. Kayu manis. Dia kalau tak ada dia tak sedap. Dia masa tu saya ingat nak sedap je. Saya tak fikirkan dia punya khasiat. Saya fikir nak sedap je. Rupa-rupanya dalam kayu manis tu, you all cuba tengok ni dia ada kalau 8 gram serbuk kulit kayu manis dia ada 19.1 gram kalori. Okey, 19.1 kalori. Okey. Kalau tengok kat bawah ni dia ada protein. Gula ni nama pun kayu manis tapi gula dia bersifat fruktosa bukan sukrosa, bukan glukosa, bukan maltodextrose, bukan gula-gula yang menyebabkan penyakit. Okey. Ni gula-gula yang baiklah.
Dia ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Oh, kau nak sebut banyak ni. Kau nampak ni? Kau nampak ni? Fosforus. Fosforus bagus untuk tulang dan juga gigi. Ada magnesium. Okay, magnesium pun bagus juga untuk saraf. Jadi kalau nak cerita kat sini sekarang orang pun tak faham. Jom kita tengok pencerahan dia. Apa yang ada dalam kayu manis? Okay, rahsia daripada kayu manis. Apa yang ada kat kayu manis ni yang perlu anda tahu rahsia dan manfaat kayu manis. Okay. Pertama, dia kaya dengan antioksidan. Semua bahan yang saya tunjuk tadi ni antioksidan. Kan? Jadi kalau antioksidan dia boleh menyebabkan awet muda. So kalau yang amalkan produk-produk kita yang ada bahan ni rasa termuda, orang kata mudalah, bersyukur. Sebab apa? Syarikat kita pandai pilih jenis dan bahan untuk memastikan kita awet muda. Kalau tak suka, reverse balik semula. Waalaikumsalam Kak Mas Dia. Okey. Seterusnya, memiliki kandungan anti radang. Dah berapa banyak? 3 dah bahankan anti radang kan tadi? Okay. Dia memperbaiki pengaliran darah dalam tubuh. Tadi dia bagus untuk sistem saraf. Lepas tu dalam apa? Dekat dalam kita punya lemon tadi kan? Lemon apa semua tadi? Ladi hitam. Okay. Bila dia bagus untuk sistem saraf, kayu manis pula membantu untuk memperbaiki pengaliran darah dalam tubuh. Saraf dah okey, darah pun bagus. Okey, seterusnya mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ini berkaitan dengan jantung. Mengurangkan risiko. Kena ingat, saya tak kata memulihkan, mengurangkan. Maknanya kalau kita dah dekat dengan penyakit tu, na'udzubillah, dia akan membantu untuk ghostan sikit lah. Okey. Right? Mengawal kadar gula dalam darah. Itu sebab ada orang kalau perasan dia minum teh ke dia minum kopi ke dia letak dengan serbuk kayu manis. Sebab dia nak kasih balance. Tak mau kasih gula naik dekat dalam darah kita. Okay? Meningkatkan sensitiviti terhadap insulin. Dalam badan kita dia menghasilkan insulin. Jadi ada masa insulin tu dia jadi sensitif. Dia akan terlebih keluar. Menyebabkan kita punya pembakaran lemak yang dibantu dengan insulin tu jadi tak betul. So dengan ada kayu manis ni akan membantu untuk meningkatkan sensitiviti terhadap insulin. Maksudnya insulin kita akan dapat bekerja dengan baik. Insulin ni bukan untuk orang yang ada kencing manis saja tau. Waalaikumsalam, tak apa Kak. Kita ni dalam badan kita ni memang ada insulin. Insulin tu memang digunakan untuk pembakaran lemak kita. Daripada mana insulin tu terjadi? Kita makan, dia pergilah dekat kita punya perut, jatuhlah ke usus, pergi pula dekat kita punya pankreas, kat situlah tempat keluar-keluar insulin dia apa semua tu lah. Okey, dan macam buat kelas biologi pula. Okey, jadi cerita dia, jangan cakap orang yang kena jab insulin, itu kerana insulin dia yang dekat dalam badan tu dah tak boleh dikeluarkan secara normal. Jadi, kita yang boleh dapat keluar secara normal ni alhamdulillah, jaga. Jangan sampai kita kena terpaksa ambil insulin dari luar. Okay? Right, seterusnya. Menurunkan kolesterol. Maknanya kita guna apa? Campuran madu dan serbuk kayu manis. Nampak lagi kan? Tadi lah madu dengan lemon. Yang ini madu dengan kayu manis. Membantu menurunkan kolesterol. Melawan jangkitan bakteria dan kuman juga bagus untuk menghilangkan bau mulut. Okay, kalau rasa yang bau mulut tu tak sedap tu bolehlah ambil kayu manis. Okay, saya alih sikit tajuk. Sebenarnya mulut berbau ni bukan sebab gigi berlubang saja, bukan sebab malas gosok gigi. Kalau malas gosok gigi mana betul lah. Yang utama sebenarnya apabila kita punya usus tak sihat, dia akan terus naik ke mulut kita. Gosok gigi banyak kali pun gigi tak berlubang pun, buat imah tak ada gigi pun tetap berbau. Kenapa? Sebab usus kita kotor. So jadi bila usus kotor dia perlukan pencernaan. Kita dah ada bahan-bahan tadi kan. Jadi memang sangat bagus. So bila kata kita punya pencernaan kita bagus, mulut kita pun bau tak berbau, dengan kita mengamalkan produk yang ada kayu manis, dia akan melawan jangkitan bakteria dan kuman yang memastikan mulut kita tak berbau. Okey. Lepas tu mencegah pertumbuhan sel kanser dan juga sebagai ikhtiar untuk melawan kanser. Nampak tak? Dekat dapur je duduk je ni kan, bersusun-susun dalam mangkuk tu kan. Okay. Meningkatkan fungsi otak. Ni yang kita suka ni. Sebab apa? Lagi lanjut usia, lagi kita akan rasa kita lemah otak. Sebenarnya tidak. Kalau ikut
dalam Islam lah manusia ni lebih tinggi dia punya umur, lebih banyak dia punya fungsi otak, tetapi kita selalu rasa orang dah berusia ni dah makin lemah fungsi otak. Tidak. Sebenarnya anda kena agresif menggunakan. Bila kita dah lebih umur 40 ni, senang kata dah habis tinggal sekolah lah, dah malah fikir kan. Malah lah fikir lah, tak puasa lah fikir. Kenapa masa sekolah kita rasa kita pandai? Sebab kita kena paksa baca buku. Kita kena paksa buat kerja rumah. Kau tak buat kerja rumah kena denda. Kau tak buat kerja rumah dia cakap dengan mak kita, mak ayah kita kan. Dah kena apa? Dah kena rotan ke apa ke, kena denda ke kan. Tapi bila masuk dekat EU, kita dah tolak diri kita untuk buat. Bila bekerja, kenapa kita tak nak buat? Kenapa ramai malas membaca? Jadi bila kita malas membaca, bukan dekat dalam ni lah, yang kat luar lah. Kalau kat sini dia malas, dia tak masuk dalam Zoom. Okay? Bila kita tak kuasa nak menggunakan otak kita secara aktif, dia akan menyebabkan fungsi otak kita makin lemah. So bila kita pressure dia, itu akan menyebabkan orang migraine lah, orang rasa macam stres lah, sebab kita tak membudayakan menggunakan otak kita semaksimalnya. Okay? Right. Seterusnya, memperbaiki saluran pencernaan. Baru saya sebut tadi. Dan seterusnya, menstabilkan hormon. Mampu mengatasi masalah lesu, fertility itu kesuburan, berat badan naik dan juga susah nak tidur. Jadi kalau rasa ada masalah-masalah ini, bolehlah cari kayu manis kat dapur tu, rebus ke apa ke, gigit ke apa ke, tak kisahlah kan. Tak payah susah-susah, kita ada bahan yang mudah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dekat sini. Okey? Seterusnya, bunga cengkeh. Dulu ingat lagi satu orang lecturer saya. Dia cakap, you tahu tak macam mana saya nak hilangkan tabiat merokok ni? Satu hari, 3 biji bunga cengkeh, 3 kuntung bunga cengkeh saya gigit-gigit, dia kata. Saya balik rumah saya try tau. Macam mana Cik Sabri boleh telan ni? Lepas tu saya tanya, Cik telan ke? Siapa pula suruh telan? Saya suruh gigit je. Sebab dia kata, bunga cengkeh ni dia rasa mint. Betul lah. Lepas tu saya pun dah jadi macam tabiat juga, sedap lah juga kan. Bukan sebab saya merokok. Saya tengok dia tu macam sedap aja kan. Saya pun ambil lah. Masa tu tak tahu khasiat. Apa dia buatnya, saya pun ikut je. Okay, lepas tu bila saya dapat task untuk saya buat ni dah lama punya slide ni. Saya pun bila saya congkeh, subhanallah, banyak juga hasil bunga cengkeh ni Dia punya rahsia dia. Cuba tengok kat sini. 2.1 gram serbuk bunga cengkeh. Ni dia punya nutrien dan zat dia. Jadi kalori 5.75 kalori. Maksudnya bahan-bahan kita semua ada kalori Kalau kata kalori ni dia bagus untuk pembakaran lemak. Kita nak buat kerja kena ada kalori tau. Kalau tak ada tenaga macam mana? Dia ada protein, ada lemak, karbohidrat, serat, bla 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 bla. Ni sampailah vitamin. Okey. Jadi siapa yang tak amalkan Actamix, you rugi Barang semua ada kat sini, semua ada khasiat dia. Ini daripada segi maklumat pemakanan saintifik punya. Okay, kita mudahkan dengan cara ini kan. Tak faham benda B1, B2, B3 tak? Kan? Bunga cengkeh kaya dengan khasiat. Apa khasiat dia? Tinggi dengan antioksidan dan anti radam. Okay, boleh tak tulis dekat sini? Setidak-tidaknya saya tahu, saya tak seorang-seorang bercakap. Berapa dah bahan kita yang sekurang-kurangnya berapa bahan kita yang ada antioksidan dan anti radang? Boleh tak tulis dekat chat tu? Sementara saya bercakap yang lain kan. Saya nak tahu anda concentrate tak dengan saya? Bukan setakat nak dapat CS aja, okey? Boleh tak share dengan saya setakat ni sekurang-kurangnya ada berapa bahan yang kaya dengan antioksidan dan anti radang? Okey, tulis kat situ 4. Alhamdulillah, betul. Okey, ada 4, betul. Kak Atta dah jawab 4, pun jawab 4 Ompet, alhamdulillah, bagus. Bagus anak murid ni, alhamdulillah. Siap tulisnya. Halia, lemon, bunga cengkeh, kayu manis, tahniah. Anda bersama saya beri tepukan pada diri sendiri kerana fokus. Kan? Terima kasih semua. Okey, kenapa kadang-kadang kita bercakap kat sini dia dah sampai ke pasar kan, benda tu on aja kan. Okey, alright, saya teruskan. Bunga cengkeh juga kaya dengan bersifat antibakteria. So kalau macam amalkan dia dekat dalam kita punya badan dalam ni tau, bukan kat luar. Kita tak nampak. Kalaulah dalam badan kita nampak, tak bekerja kita. Dia nampak, katalah kulit kita ni lutsina, menangis, kita tengok darah kita tersekat-sekat tau. Kalau kita tengok luka sana sini, mau melompat, kita rasa nak pergilah sana. Alhamdulillah, terima kasih kan. Okey. Jadi kita tengok badan kita ni
memang sifat dia sangat banyak bakteria. Alhamdulillah, terima kasih Kak Maria. Jadi kita guna bunga cengkeh dia membantu untuk mengurangkan bakteria untuk singgah dalam badan kita. Apakah kesan-kesan bakteria yang banyak dalam badan kita ni? Dia kalau kitanya uh, uh, apa nama tu, badan kita ada bakteria, dalam tubuh badan kita ada bakteria, dia boleh menyebabkan kita cerit beret. Cerit beret bukan sebab virus bakteria. Okey. Dia boleh menyebabkan kita tak hadam kan, kita punya penghadaman kita tak sedap. Jadi dengan ada bunga cengkeh ni dia membantu untuk meningkatkan sifat antibakteria dalam badan kita. Okey. Right. Penggalak imunisasi. Saya dah minum setujui puan, saya dah minum Colever puan. Kenapa imun saya macam tak berapa best? Sebab you all kena ada satu booster. So booster tu ada dekat dalam bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni ada pula dekat mana? Kejap lagi, okey? Membantu mencegah kanser. Anti radang, anti kanser, dah ada 4 bahan, betul? 4-5 bahan kita ada anti kanser. Baik untuk kesihatan mulut. Mulut lagi. Okey, dah 3 dah untuk kesihatan mulut. Kan? Okey. Membantu mengawal paras gula dalam darah. Again, mengawal. Turunkan dulu baru boleh kawal. Okey. Mengurangkan ulcer dalam perut. Okey, orang ada masalah gastrik, orang ada masalah ketidakhadaman. Okey. Betul. Nano 88, terima kasih. Okey. Mengurangkan ulcer dalam perut, meningkatkan kesihatan perut dan juga usus, juga baik untuk sistem pencernaan. Memastikan proses penghadaman tak tersekat, angin dan loya. Kalau kita kan kan apa pasal ni rasa macam nak muntah, tak ada muntah ni kan. Tu sebabnya kita punya pencernaan kita tu terganggu disebabkan bakteria. Jadi dengan adanya bunga cengkeh, dia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah ini menjadi lebih major. Okay, right. Apa lagi? Atasi masalah obesiti. Suka ni. Obesiti kan. Kita boleh mengatasi masalah obesiti sekiranya kita mengamalkan yang ada bunga cengkeh. Okay. Baik untuk kesihatan hati. Kalau hati kita ada masalah, hati berlemak, sirosis, hati bengkak kan. Lepas tu kita boleh jadi kanser hati. Itu memang akan menyebabkan masalah yang seterusnya. Kerana apabila hati kita bermasalah, dia akan menyebabkan sistem tubuh yang lain juga akan terganggu kerana hati adalah penapis pertama tubuh kita. Kalau hati problem, yang lain problem. Sama juga kalau hati kita bermasalah dengan orang, kita bermasalah dengan semua. Okey. Itu iklan aja Okey. Seterusnya, boleh membantu menaikkan syahwat. Okey, dia pelan sikit cakap, Mek. Alright. Jadi kalau tak nak ada kesan sampingan ambil Viagra ke apa ke, you all gunakanlah bunga cengkeh. Okey? Okay, jagalah hati, betul. Ya, Pak Mulyadi. Alright. Membantu merawat sakit sendi. Saya sakit kat sana, sakit dekat sini, cuba amalkan bunga cengkeh. Dia boleh membantu. Tapi lillahi ta'ala lah, sejak saya mengamalkan barisan produk-produk TDC ni, sebab saya memang jenis yang bergerak laju, banyak gunakan anggota. Kadang-kadang sampai saya tak boleh nak tidur, bila badan saya menyaut-nyaut, sakit kan. Alhamdulillah, sejak saya menggunakan produk yang kejap lagi saya explain, yang kejap lagi saya announce ni, banyak problem dalam tubuh badan saya ni dapat ditangani. Tapi apapun sebenarnya izin daripada Allah. Allah kata kau usaha, aku bagi. Kau tak usaha, kau duduk situ tak ada apa-apa. Okey? Jadi kalau siapa yang rasa bagus ke produk ni puan, cuba dululah, tak cuba tak tahu, kan? Okey? Seterusnya, meningkatkan kekuatan tulang, mengekalkan kekuatan tulang dan ketumpatan mineral dalam tulang. Okey, faham tak? Kita dah minum susu, kita dah ambil Alitera. Tapi kenapa kita rasa tak best kat tulang tu? Sebab saya tak sukalah nak ambil Nectamax ni. Apa rasa madu tu? Alamak, ini bukan sekadar madu, dia ada bahan ni semua. Dah tengok kat belakang ni, kat bawah sekali ni. Meningkatkan kekuatan tulang. Tulang ada tak kuat, tak guna. Sebab dalam tulang bukan setakat untuk pergerakan saja. Dia juga bagus untuk penghasilan darah yang baik. Okey? Lepas tu, kalau tulang dah bagus, tak kuat pun tak bagus juga. Dah kuat, kena kekal. Dah kekal, kena tumpat mineral. Tulang dah kuat, dah kekal kuat tapi tak ada mineral. Mineral tu untuk apa? Penghasilan darah merah, darah putih dan juga platelet dalam tulang tu. Dia panggil apa nama tu? Tulang sumsum.
Jadi kalau benda-benda ni semua tak ada, you all punya darah yang mengalir dalam tubuh tu tak sihat. Alright. Okay, dan last sekali, mengurangkan sakit kepala agar boleh menyegarkan mood. Selalu swing mood kan, sakit kepala. Aku tak boleh jumpa kau ni, pening kepala. Jadi dengan adalah bunga cengkeh, dia membantu untuk kita swing mood tu dapat disettlekan. Setakat ni, apa anda rasa? Apa anda dapati? Produk TDC yang bernama Nectamax ni, saya dah cerita lebih kurang 5 bahan ni. Apa yang anda rasa? Rasa teruja ke, rasa menyesal ke, rasa tak ada apa-apa pun, sama je. Okay. Apa yang anda rasa, saya minta anda tolong share dengan saya hari ini dekat ruangan chat sebab saya nak tahu anda mengamalkan tidak produk TDC ni. Terbaik, Alhamdulillah. Terbaik, amalkan ke tak? Teruja saya kan, rasa nak konsisten hari-hari. Saya bukan konsisten hari-hari, 1 hari, 2 kali, 3 kali. Sejak dah pandai buat kopi ni, berkali-kali saya ambil. Tapi kena kawal lah kan, tidak nanti satu niat 1 hari pula nanya habis tak? Okey. Rasa manis dengan kesihatan yang mantap, Alhamdulillah. Molek. Okey, jadi bermadu dengan Nectamax tak apa Pak Mulyadi. Bermadu dengan yang lain itu jawab sendiri. Okey? Alright. Okey, seterusnya. Apa yang kita ada lagi? Okey. Kita ada ni biar betul barang-barang kat dapur ni kita selalu guna untuk masak tinggi khasiat macam tu. Betul. Ni mestilah tu, belum lagi cerita pasal propolis dengan madu. Kalau tahu lagi terkejut kan. Okey. Seterusnya kita ada propolis. Okey, kita ada propolis. Okey, alhamdulillah. Okey. Apa yang dalam propolis ni ada? Okey. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal Oxidative Medicine and Cellular Longevity mengungkapkan sejumlah kandungan propolis di antaranya. Ada lagi ni, nampak tak? Vitamin mineral. Semuanya ada kan? Selain berbagai vitamin, ada juga perlu tahu propolis mengandungi lebih daripada 300 senyawa. Maknanya dia adalah bahan-bahan yang lain lah. Maknanya senyawa yang lain, bahan hidupan yang lain yang membantu kita punya kesegaran tubuh. Propolis ni dia bukan madu tau. Ni dia panggil getah lah, dia panggil dia punya wax dia. Dia punya sarang dia tu ada wax tu. Itu propolis. Dia bukan madu, tetapi dia sebahagian daripada kehidupan lebah tu sendiri. Okey, madu dalam propolis ni dia ada 2-3 jenis. Dia ada 2 jenis lah yang saya tahu, madu dan juga kelulut. Tetapi lebih tinggi power adalah madu. Okay, dan untuk pengetahuan anda semua, madu ni lagi tinggi tempat dia duduk, lagi sejuk tempat dia duduk, lagi kualiti. Jadi tu orang kata madu tualang lah apalah semua kan. Kalau boleh madu tu duduk atas gunung. Dah atas gunung, atas puncak lagi. Lagi best. Okay. Apa yang ada dalam propolis? Alright. Propolis. Majoriti kandungannya berbentuk polyphenol. Polyphenol ni macam biasa dengar kan dalam berry mix. Antioksidan yang dianggap boleh melawan penyakit dan juga kerosakan tubuh. Dia repair balik kerosakan dalam tubuh kita. Mengandungi polyphenol berbentuk inilah flavonoid. Dia tercipta daripada tumbuhan yang digunakan sebagai pertahanan dalam tubuh kita. Kita minum susu yang ada imunisasi. Ambil yang ada propolis, dia jadi gut kita. Dia jadi kita punya perisai berbentuk pertahanan. Okey, mengatasi keradangan dan luka dalam mulut. Orang selalu ulcer ni elok. Kita kadang-kadang makan-makan tergigit lah kan. Cakap gelak tergigit kan. Jadi nak merawat dia tu kadang-kadang ambil masa berminggu-minggu kan. So insya-Allah dengan mengamalkan propolis dia akan membantu untuk pertumbuhan sel baru daripada luka. Okey. Mengurangkan gejala herpes genital. Ini masalah itulah dekat sensitive parts tu. Okay? Mengubati penyakit kanser. Ni baru betul. Tapi kalau orang perubatan dengar ni dia macam sensitif sikit. Okay? Mencegah sel kanser daripada berganda. Okay? Menurunkan kadar gula pada pesakit diabetik type 2. Type 2 ni adalah habit kita yang menyebabkan kita jadi jadi ada diabetik. Type 1 ni dia banyak turun-turun lah keturunan semua. Type 2 sebab kita punya cara pemakanan, kesihatan, kemurungan, stres, itu boleh menyebabkan orang jadi diabetik. Kecelaruan daripada sistem dia punya sistem tubuh dia membantu menjadikan dia mendapat diabetik. Itu dipanggil diabetik type 2. Okay?
Right. Menurunkan tekanan darah. Kalau tadi mengawal, yang ini dia akan membantu menurunkan, betul tu Kak Maria, menurunkan tekanan darah. Okey. Meredakan alergi. Kan. Yang tadi apa nama tu keradangan anti radang. Yang ini meredakan alergi. Mengatasi masalah gangguan pencernaan. Pencernaan lagi. Kenapa? Segala penyakit datang daripada perut. Apa yang kita makan itulah terjemahan kesihatan kita. Okey? Meningkatkan imunisasi. Kesan immunomodulator. Membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta penyakit berkaitan kekebalan tubuh. Siapa tahu immunomodulator ni dekat mana, dekat produk mana ada menyebut immunomodulasi ni. Kalau tahu, nanti buat kopi minum sendiri. Okey, dalam Alitera dia immunomodulator ni maksud dia kecelaruan tu dia bantu untuk stabilkan. Jadi kalau baru minum 1 sachet, 2 sachet tak jadi apa-apa perempuan, tak payah sembang lah. Saya tak ingat berapa puluh kotak dah saya minum tadi. Ingat dah beratus kot katnya. Sebab apa? Kita minum hari kan? Okay. Meningkatkan fungsi buah pinggang. Dia kaya dengan kesan anti radang, antioksidan dan immunomodulator. Membantu kurangkan kehilangan protein dalam tubuh. Masalah orang yang ada kesan-kesan daripada orang yang ada masalah buah pinggang kan ataupun dia panggil kidney kan, dia adalah disebabkan kehilangan protein dalam tubuh. So bila protein hilang dalam tubuh, dia akan mengurangkan dia punya kekebalan tubuh. Jadi dengan mengamalkan propolis ni, dia akan membantu untuk mengurangkan kehilangan protein dalam tubuh. Secara tidak langsung dia akan membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dipanggil imunisasi. Imunisasi itulah sifatnya adalah protein. Jadi kalau protein dah hilang daripada tubuh, macam mana kita nak ada imun? Okey. Dan terakhir, membantu menyembuhkan luka. So, kita dah ada propolis yang bantu menyembuhkan luka. Luka ni bukan luka luaran saja, luka dalaman. Luka dalaman ni yang kita tak nampak. Kan orang cakap luka di luar nampak kesannya luka di hati, siapa yang tahu kan? Lebih kuranglah macam tu. Tapi ni luka lain. Luka yang diakibatkan gastrik ke, luka disebabkan asid yang berlebihan dalam tubuh kan. Ini dengan propolis dia membantu untuk menyembuhkan luka. Okey, keyword kedua, kebaikan. Catat kan kebaikan. Keyword kedua. Okey, dah alright. Saya teruskan. Madu lebah. Madu lebah khasiat madu lebah. Apakah khasiat madu lebah? Meningkatkan kekuatan tubuh. Meningkatkan kekuatan sistem imunisasi tubuh. Bukan tubuh tu kuat jadi badang. Tak. Imunisasi kita dia akan pertingkatkan. Nak jadi badang kena ambil muntah dia lah. Keyword pertama, tanya kawan-kawan. Saya pun dah tak ingat. Saya letak dalam slide je. Tanya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan boleh bagi. Okay? Right. Yang kedua, apakah khasiatnya? Sumber nutrisi yang diperlukan. Seperti magnesium, kalsium, fosforus, zat besi dan kalium. Familiarnya. Kat mana familiar tu? Dalam situ Joy lah puan. Maksudnya, kalau orang yang tak berapa suka nak minum susu, tapi kita kesian dia tak cukup mineral-mineral ni, sekurang-kurangnya bagilah dia amalkan Nectamax. Walaupun tak sama kalsium yang dekat dalam susu dan juga dekat dalam produk-produk yang lain, contohlah macam dekat Nectamax ni yang dalam madu ni, sekurang-kurangnya dia dapatlah khasiat. Tapi lama-lama kita educate dia lah untuk dia ambil susu, kerana susu kalsiumnya tak sama macam kalsium yang terdapat dekat dalam sumber-sumber bukan tenusu. Okey. Right, seterusnya apa dia? Mencegah penuaan. Ni orang suka ni kan. Mencegah tak tua lah dia panggil. Antioksidan yang tinggi, melindungi sel-sel tubuh dan sel-sel kulit daripada kesan radikal bebas. Bagus kan? Okey. Radikal bebas sebenarnya menyebabkan kita cepat tua. Okey, meningkatkan kesuburan.
Yang mana sebenarnya jangan silap kesuburan tu bukan sebab nak ada anak kecil lagi. Kalau kita tak subur, kita tak sihat. Bukan semestinya bila kesuburan tu nanti beranak kecil. No. Dalam tubuh badan kita ni bila dia subur, kita juga boleh buat kerja dengan bagus, kita juga boleh berfikir dengan lebih apa dia kata lebih baguslah kan, lebih cerdas, dan kita boleh melakukan aktiviti dengan cergas. Jadinya kalau kata kesuburan tu jangan kecilkan pemikiran, cuba besarkan cara memandang. Okey, seterusnya mengatasi radang tekak. Kalau kadang kita tekak rasa tak selesa, bagus amalkan madu. Mencegah dan mengurangkan risiko sakit jantung. Okay. Risiko sakit jantung ni sangat-sangat bahaya. Menurunkan berat badan. Tadi kan kita kata kawal. Ini baru kita jumpa turun berat badan. Puan, madu kan manis. Macam mana dia boleh turunkan berat badan? Sebab madu bukan kita guna gula kat luar. Madu ni, gula dia ni yang Allah ciptakan. Buatlah macam mana takkan dapat sama. Sebab gula yang Allah ciptakan dalam madu ni banyak khasiat dan salah satunya untuk turunkan berat badan. Okay? Membersihkan racun dari tubuh. Ni bukan racun orang guna-guna. Racun yang kita ambil lah kadang makanan kita yang banyak pewarna, banyak perisa, menyebabkan badan kita itu beracun secara kita tak perasan. Right. Meningkatkan metabolisme tubuh. Dah dua saya nampak. Okay. Mengatasi sembelit. Yang mana susah nak buang air ni ambil lah. Okay. Mengatasi batuk dan selsema. Mengatur kadar gula dalam darah. Dah turun, dah kawal, atur pula. Nampak tak? Ya Allah, subhanallah. Kan? Okay. Lepas tu, mengatasi perut kembung. Perut kembung pun bagus juga. Okay. Lepas tu, melawan bakteria. Okay. Menambah tenaga dan bagus untuk bersukan. Siapa yang bersukan, elok. Sebelum melakukan aktiviti tu, ambil madu, lari ke macam anak saya nanti dia main hoki, saya memang nak paksa jugalah dia ambil ni. At least dia ada satu energi semasa mereka nak bertanding nanti kan. Mengubat penyakit sukar tidur malam. Ini yang orang insomnia ni, elok sangat-sangat. Ambil madu Tapi jangan ambil sebelum tidur tau. Ambil lebih kurang 3 jam. Ke 4 jam sebelum tidur. Sebabnya kalau kita ambil madu sebelum right before kita tidur, dia punya lemak yang tak pakai itu takut-takut tenaga yang tak pakai itu takut-takut jadi lemak. So cara dia adalah 3 jam sebelum tidur ambil madu, lepas tu dia akan membantu untuk kita senang tidur malam. Okey, menguatkan ingatan. Tadi yang saya tanya saya elok bila ambil madu ni. Madu ni sebenarnya eloknya masa kita bangun pagi tak gosok gigi tu ambil. Dia khasiat yang pertama. Kalau ada orang dia tak suka dia mesti nak gosok gigi, gosoklah gigi dulu. Maksudnya the first yang kita ambil adalah madu. Okey. Dan seterusnya mencegah penurunan sel darah putih. Bila darah putih kita menurun, imun kita rendah sebab dalam sel darah putih itulah dia punya pertahanan kita, antigen kita, IgG, IgA, IgD, IgM apa semua tu dekat dalam sel darah putih kita. Dan seterusnya dia membantu merawat luka. Kerana dia adalah madu, dia juga adik-beradik dengan propolis, dia satu sarang tu dia juga membantu untuk merawat luka. Setakat dah 7 bahan ni. Siapa yang benar-benar alert ke 7 fungsi ni? Kalau yang mana alert tu saya ucapkan tahniah pada anda semua. Baru alert, tahniah juga. Yang tak pernah alert, tahniah kerana ada di Zoom. Dan juga di FB Live. Siapa yang tak pernah nak ambil tahu, anda rugi. Sebab inilah khasiat daripada alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau siapa-siapa yang tak nak ambil Nectamax ni, ya Allah, rugi besar lah. Pada saya rugi besar. Okey. Terusnya, dah habis dah untuk 7 bahan ni. Semua tadi tu bagus. Tapi macam mana nak ambil semua? Soalan dia sekarang, macam mana nak ambil semua kan? Untuk student macam mana? Okay, untuk student ambil pagi. Sebelum pergi sekolah tu 1 cukup. Okey. Macam mana nak ambil semua sekali? Betul ke sukatan yang ambil? Terkurang ke terlebih ke?
tapi kita tak nak terlepas khasiat tu kan. So apa yang kita boleh simplifykan kepada orang untuk mereka tidak terlepas khasiat ni. Cara dia senang je. Ni je caranya. Ambillah Nectamax. Betul. Sebab dalam Nectamax kita ada 7 bahan ni. Okey, ada 7 bahan yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau anda tak ambil Nectamax, ada yang anda tak dapat. Memang saya faham, bukan semua dos yang dekat dalam Nectamax itu tinggi. Tapi kita ambil secara rutin, berkala. Macam saya biasa saya ambil 2 kali lah. Pagi dengan petang saya ambil. Dan dia akan merutinkan saya punya pengambilan. Lillahi ta'ala dia banyak sangat membantu saya memulihkan kekurangan dalam tubuh kita lah. Sebab tak mula kata sebab kita dah makin meningkat umur kita makin lemah. Tidak. Kita kena fikir, aku nak top up balik tenaga aku tu macam mana. Sebab aku guna tenaga aku ni sama macam dulu. Tapi top upnya tak ada. So inilah salah satu usahanya selain pada produk lain. Okey, inilah Nectamax kita. Dia ada ni 96.6% blossom honey kan. Kita punya kita punya madu kita diambil daripada Turki, yang mana nektarnya tu diambil daripada pokok pine yang ditanam di pegunungan tinggi. Jadinya kita punya kita punya madu dan juga propolis datang daripada Turki. Dan anda kena tahu produk ni tidak dibuat di Malaysia. Kotak ni datang terus daripada Turki ke Malaysia. Jadi apa yang menyebabkan saya rasa sangat mudah dengan Nectamax ni, tak payah nak potong-potong, tak payah nak bancuh-bancuh. Kalau nampak ada garisan ni, lipat aja minum terus, tak payah susah-susah. Nak bawa pun tak susah, letak dalam kocik pun tak apa, letak dalam handbag pun tak apa. Sebelum minum cuci sikit sebab takut dalam tu ada abuk, lepas tu terus minum. Kan? Nak bagi hadiah kat orang pun tak ada masalah. Nah, try kau. Nak orang sesama orang batuk. Lillahi ta'ala, saya sendiri batuk sesama. Saya amalkan 2-3 hari. Kuasa Allah saya dapat kembalilah semula kesihatan saya. Okay? Right. Seterusnya, berapa harga dia? Kan? Nak dapatkan Nectamax ni macam mana? Okay. Boleh pilih untuk beli sekotak dengan RM150 atau 3 kotak RM360. Okay. Okay, lepas tu alright. Okay. Lepas tu ataupun kita beli 10 kotak dengan harga RM1,000 ataupun dengan harga RM2,600, 30 kotak. Makin banyak makin murah. Betul kan? Okay. Lepas tu kita pula boleh campur dengan produk lain adik-beradik Nectamax. Maksudnya bukanlah 30-30 ni Nectamax. Boleh campur. Apakah produk adik-beradik yang lain tu? Okey, kita ada ni. Tadi Nectamax saya dah cerita kan. Kita ada C2 Joy, kita ada Berry Mix, kita ada Litera, kita ada Colever. Jangan tanya saya produk-produk ni sebab hari ni saya tak cerita pasal 4 tu. Saya cerita pasal Nectamax aja. Okey. Memang bagus suami saya pemain bola, ambil Nectamax bantu untuk prestasi dia. Alhamdulillah kan. Jadi puan boleh recommend kepada kawan-kawan suami puan. Lepas tu boleh jadikan networking, boleh menggunakan satu community yang menggunakan Nectamax bagi membantu untuk meningkatkan tenaga semasa bersukan kan. Okey. Jadi kita ada ni lah. Pertama C2 Joy, kedua Berry Mix, ketiga Alitera. Ni semua adik-adik. Keenam, kita nantikan produk seterusnya. Okey, saya janji tadi, saya nak bereksperimen dengan anda semua kan. Jadi, saya nak minta, kalau nak dengan saya lah, ya. Okey, kopi ni rendam sikit je air. Dengan air panas, sikit je. Kan, sikit je dengan air panas. Okey, lepas tu, yang ini shake sekali. Shake sekali. Okey, bagi Azul, bagi akak masa lebih kurang dari seminit boleh? Zulhafizi. Are you there? Boleh. Sekejap akak tutup sekejap video. Okey. Okey, jom kita pergi eksperimen kejap.
nasi goreng benda nasi goreng mak. Pakcik buka. Cik Bai ada nasi goreng ayam ke? Cik, tak biuk cik. Tak biuk. Tak apa. Bukan dengan pun. Tak kisah kopi apa-apa pun tak apa. Saya pun pakai kopi yang ada kat rumah ni aje. Okey. Yang ini Alitera dengan Colever saya shake sekali. Okey, air panas. Dalam ni ada kopi. Kopi sikit je, tak usah banyak-banyak. Nanti kan pekat kan. Kopi kopi Colever. Yes, kopi Colever Alitera, betul. Okay, ni kita buat sama-sama Dah macam memasak pula. Okay. Sikit je saya letak. Siapa yang ada tengok reel saya, ada tengok FB kan, ada tengok TikTok kan, ngada-ngada je kan. Inilah kerjanya. Masa buat mula-mula tu rasa sedap, lepas tu buat lagi. Ini saya campur je dua. Macamlah kita main kafe lah kan. Okey. Nampak tak? Adik ambil mak sudu sikit, adik. Kat dapur. Okey, siapa yang dah buat? Siapa yang ada buat sama-sama dengan saya boleh tunjuk. Kalau tak ada saya seorang je lain tunjuk. Ni kopinya. Nampak cantik kan? Siapa nampak kopi ni? Okey. Lepas tu nak menambahkan dia punya sedap dia. Besarnya sudu. Okey, nak menambah sedap dia. Ni biasa buat Alitera dan Colever je. Ni buat dengan kopi ni. Ni madu ni saya patahkan. Okey. Masukkan dekat sini. Ini live tunjuk ni. Bukan tunjuk dalam video. Live tunjuk ni. Lepas tu minum. Sedap. Okey, saya dah buat 150 Colever. Saya buat kopi sikit je. Kopi saya buat lebih kurang dalam apa? Sedap nampak tu, memang sedap. Saya tunggu, kalau nak tunggu kopi TDC lambat. Kita buat sendiri kat rumah dulu. Okey, nanti cuba Okey. Saja buat jelas korang saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Boleh mix dengan Nescafe pun. Saya dalam teh tarik McDonald sedap juga betul. Jadi inilah hasilnya. Saya dah jadi berantu dah minumnya. Okey? Alright, tinggalkan sekejap eksperimen saya. Ada siapa-siapa yang nak buat pertanyaan? Setakat ini. Okey, tak ada Jadi kita teruskan. Okey. Kita teruskan. Inilah founder kita bersama ibunda tercinta dan juga adiknya di salah satu penganugerahan, betul Zul? Kopi Colever betul. Di satu majlis SME 100 company yang berdaya maju Okey. Kenapa anda perlu menjadi salah seorang daripada keluarga kita? Dan kita perlu menjadi pembeli Nectarmax juga, rangkaian produk adik-beradiknya lah, adik-beradik Nectarmax. Pertama,
Sebab syarikat TDC Holding adalah sedia berhad pengurus syarikat, produk dan pemasaran mempunyai kepatuhan syariah. Kita ada kepatuhan syariah. Kita beli repeat order dengan harga yang lebih murah. Kita berkongsi manfaat dengan orang lain, kita dapat beli dengan lebih murah hingga nilai percuma, malah dapat untung lagi. Okey, lepas tu kita kongsi cerita dan bila kita kongsi cerita, kita dibayar hari-hari ke bank terus. Tak payah pun nak kena check out, tak payah. Okey. Niat kita nak sihat je, tapi kita boleh bina kerjaya. Dan kita dipackage dengan had kematian sehingga nilai RM2,000. Lepas tu keahlian kita boleh diwariskan dengan kepada ahli keluarga. Okey, tapi adalah beberapa syarat dan juga prosedur-prosedur yang perlu dijalankan. Okey, jadi sampai sini je saya punya pembentangan untuk saya punya khasiat daripada dapur anda. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanya, dan ini adalah keyword kita yang terakhir. Okey. Sesiapa yang ingin bertanya boleh berbuat demikian. Nanti saya dah letak, saya dah tutup nanti, Cik Zul dah tutup nanti. Dah rasa masalah mak, nyesalnya lah tak tanya kan. Siapa nak tanya, silakan tanya. Halo, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam saya. Saya Yati. Nak tanya pasal tadi yang baru sekejap buat testimoni pasal kopi ya? Bukan